الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bab dakwah dan tabligh, dakwah dan fadilatnya. Hadis ke 29. An Abdullah radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya'i darabahu qaumuhu fa'admuhu wa huwa yamsahu ad-dama an wajhihi wa yaqul Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Rawahu Bukhari kitab Ahadits al-Anbiya. Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu berkata, sekarang ini saya seolah-olah masih nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bercerita, sedang menceritakan perihal seorang nabi yang telah dipukul begitu sekali oleh kaumnya sehingga dia berlumuran darah, dan nabi itu menyapu darah dari mukanya sambil berkata, ya Allah, ampunilah kaumku kerana sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Peristiwa seumpama ini pernah berlaku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri semasa di medan Uhud. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillah, tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk dakwah dan tabligh, dakwah dan fadilatnya. Hadis ke-29 yang diriwayatkan oleh Abdullah radhiyallahu anhu. Di sini Abdullah ini memberi maksud Abdullah bin Mas'ud. Banyak jenis Abdullah ni. Di sini nampak lebih kepada Abdullah bin Mas'ud. Salah seorang sahabat Nabi yang pernah kita ceritakan, sahabat Nabi yang alim tentang Al-Quran, dan Nabi menyebutkan sesiapa ingin membaca Al-Quran, ambillah daripada 4 orang sahabat, dan salah seorangnya disebutkan ialah Abdullah bin Mas'ud. Dalam hadis ini Abdullah dia menceritakan bahawa dia masih seolah-olah nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ka'anni anzuru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah kata Abdullah bin Mas'ud ini ketika Nabi dah tak ada lah, dia cerita, aku ni seolah macam nampak lagi ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang para nabi zaman-zaman dulu. Sebab nabi ni yang Allah Taala utuskan ada 124,000 tu nabi. Kalau rasul ada 313 rasul, dan rasul ulul azmi ada 5. Itu disebut dalam beberapa riwayat gitu. Jadi yahki nabiyan minal anbiya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu menceritakan tentang perihal para nabi-nabi yang terdahulu. Ramai nabi-nabi yang berdakwah, yang menyampaikan ajaran-ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, darabahu qaumuhu fa'admuhu. Yang mana nabi-nabi ini apabila mereka ini berdakwah, mereka ni keluar tabligh, dalam mereka ni berdakwah, darabahu qaumuhu, mereka ni dipukul oleh kaumnya, pergi pada rumah ke rumah, kena marah, kena pukul, kena ludah, kena maki, kena hamun. Tu yang berlaku pada nabi-nabi terdahulu. Darabahu qaumuhu, kaum-kaum memukulnya, bukan setakat tak nak dengar, berpaling dengan kata-kata yang kesat, tetapi sampai peringkat bila nabi-nabi terdahulu ni berdakwah, yang datang berdakwah tu kena pukul, kena pukul.
Macam kita lah pada hari ni ada sahabat-sahabat kita karkun, geng-geng tabligh ni datang berdakwah, kita ni tak apalah, jenis orang baik-baik, semua ikut semua, orang alim semua. Tapi ada setengah tempat tu apa mereka ni pergi berdakwah sehingga dia boleh dipukul, dimaki, dihamun, dibenci, dipandang hina kan. Dan nabi-nabi terdahulu berlaku kepada mereka, darabahu qaumuhu, bila nabi dahulu berdakwah kena pukul. Sehingga kan kata Nabi SAW, fa'adamuhu, sehingga darah keluar, sehingga boleh mengeluarkan darah sampai berlumuran dengan darah. Wa huwa yamsahud dam an wajhihi, dan Nabi itu menyapu darah dari mukanya, sambil berkata, dan Nabi SAW menyapu darah daripada mukanya, wa yaqulu, dan nabi-nabi terdahulu tu pun bila kena darah berdakwah tu, dia sapu muka dia, disebabkan luka berlumuran dengan darah, dan dia mengatakan, Allahumma ighfirli liqaumi fa innahum la ya'lamun. So dalam hadis ni Abdullah bin Mas'ud diingat perkara ini dia berlaku ketika mana berlakunya peperangan Uhud. Peperangan Uhud ni perang tahun yang kedua, tahun yang ketiga Hijrah, 2 Badar tahun ketiga. Tahun ketiga Hijrah ni Nabi SAW dan juga para sahabat bertahan dekat Madinah. Orang Islam pada ketika itu asalnya 1,000 orang, kemudian dihasut oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik, daripada 1,000 jadi 700. Orang kafir Quraisy pada ketika itu ada lebih kurang 3,000 orang. So 700 lawan 3,000. Nabi dan para sahabat bertahan dekat Madinah, dekat tepi lah pinggir Madinah, dekat Uhud. Uhud tu lebih kurang 6-7 km daripada Masjid Nabawi. Bertahan dekat situ. Kemudian apa yang berlaku ni ialah Nabi diletakkan 50 orang, lebih kurang 50 orang atas bukit Jabal Rama, tempat memanah. Kemudian pada peringkat awal ni orang Islam dah dapat menang dah, tetapi disebabkan para sahabat ada yang tak ikut arahan Nabi, ternampak seronok, orang kafir dah lari, kalau turun daripada bukit. Bila turun daripada bukit, kita itulah Khalid bin Awalid, dia ni orang cerdik, orang pandai lah, dia strategi perang. Dia ambil kuda, patah balik, serang pada belakang, naik atas bukit, bunuh ramai. Jadi orang Islam disebutkan lebih kurang 70 orang orang Islam yang terkorban. Di antaranya ialah pak saudara Nabi SAW, Hamzah, Mus'ab bin Umair, orang besar-besar lah yang Nabi sangat sayang. Orang kafir pada ketika itu yang meninggal lebih kurang dalam, ada ulama kata dalam 23-27 orang aja orang kafir yang mati. So Islam ramai. Nabi naik sampai ke bukit, kena serangan tu, disebut katakan sampai teruklah, sampai berdarah pada ketika itu. Maka itulah cerita ni. Abdullah bin Mas'ud dia nampak, dia teringat ketika mana berlaku itu. Dan Nabi bila berlaku suasana begitu dalam konteks dakwah dan tabligh ini, Nabi dia berdoa, dia tak doakan supaya Allah membinasakan kaum dia. Tapi apa yang Nabi doakan dalam keadaan kesusahan yang begitu, Nabi doakan, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah umat aku ini, kaum aku ini, kerana mereka itu tidak mengetahui. Yang kita tengok sifat belas kasihan, kasih sayang Nabi SAW kepada umat dia, yang mana kalau kita tengok dalam kes perang Uhud tu, sahabat Nabi ni, Nabi dah beri pesan jangan turun pada bukit memanah Jabal Rama, tapi turun juga. Arahan Nabi jangan turun, menang ke kalah ke mati ke hidup, jangan turun. Arahan Nabi pada Jabal Rama tu. Tapi sahabat ni tengok, turun, tinggal beberapa orang aja, dalam 7-10 orang aja yang tinggal, lain semua lagi turun nak kejar harta rampasan perang. Seronok, tak ikut. Jadi Nabi berdoa supaya berikan daya. Jangan Nabi takut Allah Subhanahu Wa Taala turunkan bala, turunkan kerosakan, kemusnahan kepada umat dia. Dan waktu yang sama juga dia tengok pada ketika itu orang kafir ni tidak beriman lagi. Jadi tak nak berlaku sesuatu yang
yang buruk. Itu kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah ujian dalam berdakwah. Begitulah kita hari ni, mana-mana kita berdakwah tu memang dapat ujian. Dalam kita menguruskan sesuatu, semua ujian Allah SWT itu ada. Jadi insya-Allah kita fahami hadis ini, kita amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.